Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Idris bin Abdul Majid, nombor metrik 257968 daripada kumpulan Q Kuantan. Tajuk pembentangan dan tugasan saya adalah krisis hutang negara Malaysia. Definisi hutang negara. Pasaran wang merupakan satu aspek penting bagi sistem keuangan negara. Selain itu, pasaran wang merupakan sebahagian daripada pasaran hutang. Oleh yang demikian, pasaran wang adalah penting dalam pasaran kredit kerana ia membolehkan institusi perbankan memberikan pinjaman. Hutang atau pinjaman adalah instrumen penting bagi kerajaan untuk membiayai pembangunan negara. Hutang digunakan untuk perbelanjaan yang akhirnya akan menjana produktiviti dan merangsang ekonomi lewat. Reinhardt dan Rogoff, Paniza dan Presbytero mencadangkan bahawa selepas nilai ambang tertentu, hutang awam akan mengakibatkan kesan buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Mankiw, defisit bajet membayangkan bahawa perbelanjaan kerajaan mengatasi pengumpulan tugasnya yang boleh dibiayai oleh sektor dalam dan luar negara. Hutang awam pula terdiri dari hutang luar dan dalam negeri. Hutang kerajaan ditaktifkan sebagai keseluruhan stok langsung obligasi kontrak jangka tetap kerajaan kepada pihak lain yang belum dilunaskan pada masa yang ditentukan. Hal ini termasuk liability domestik dan liability asing seperti deposit mata wang, security selain saham dan pinjaman. Ia adalah jumlah kasar liability kerajaan yang dikurangkan dengan jumlah equity dan derivatif keuangan dipegang oleh kerajaan. Berikutan daripada pelaksanaan belanjawan kurangan untuk mengatasi masalah belanjawan kurangan menyebabkan wujudnya hutang negara. Kategori hutang negara. Secara amnya, hutang negara terbahagi kepada dua kategori, iaitu hutang dalam negeri atau hutang domestik dan hutang luar negeri. Hutang domestik biasanya merupakan pinjaman jangka pendek dan sederhana di mana tempoh pembayaran baliknya adalah singkat. Ia diperoleh daripada orang ramai dan institusi kewangan dalam negeri. Komponen-komponen hutang jangka pendek ini ialah bil-bil pembendaharaan, surat jaminan kerajaan, sijil pelaburan dan lain-lain bentuk pinjaman dalam negeri. Pemegang-pemegang bil pembendaharaan terdiri daripada bank perdagangan, bank negara, syarikat diskaun dan lain-lain institusi dalam negeri. Hutang luar negeri pula merupakan pinjaman jangka sederhana dan jangka panjang negara daripada institusi kewangan luar negeri. Komponen-komponen hutang luar negeri terdiri daripada pinjaman-pinjaman pasaran, projek, kredit pembekalan dan pembiayaan tabung kewangan antarabangsa IMF. Pinjaman pasaran mengandungi tiga jenis alat pinjaman iaitu nota kadar terapung, pinjaman sindiket dan penerbitan bond didagang di pasaran kewangan antarabangsa. Sumber utama pinjaman luar negeri adalah dari negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan lain-lain lagi. Hutang jangka panjang ini mempunyai tempoh matang lebih daripada setahun. Manfaat hutang negara sama ada dari sudut positif maupun negatif. Hutang kerajaan sepatutnya diperuntukkan kepada perbelanjaan produktif yang akhirnya akan menyumbang kepada jangka pendek dan panjang yang mampan perkembangan ekonomi. Oleh itu, hutang kerajaan tidak seharusnya menjadi beban tanggungjawab untuk masa depan generasi yang akan hidup dalam ekonomi di mana jumlah hutang yang besar melebihi kemampuan untuk membayar balik. Hutang dalam negara yang mudah diperolehi daripada institusi keuangan tempatan adalah tidak melibatkan bocoran wang ke luar negara. Tiada pengaruh perubahan kadar pertukaran wang asing dan kadar faedah adalah lebih rendah. Beberapa ahli ekonomi telah mengemukakan kepentingan kesan hutang jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi. Lin dan Sosin membuat kesimpulan bahawa pembayaran balik hutang jangka panjang boleh mengurangkan stok modal masa hadapan dan mengurangkan masa hadapan perkembangan ekonomi. Oleh itu, keseluruhan kitaran hutang daripada meminjam untuk membayar balik mesti dipertimbangkan semasa belajar hubungan antara hutang dan pertumbuhan ekonomi. Keburukan hutang negara.
Keburukan hutang dalam negeri ialah ia menyebabkan sumber pinjaman menjadi terhad. Ini adalah disebabkan sumber pinjaman hanya diperolehi daripada bank negara mahupun daripada kerajaan-kerajaan negeri yang lain. Namun begitu, sumber pendapatan setiap negeri juga terhad kerana terdapat segelintir negeri hanya mengharapkan dana daripada kerajaan pusat. Keburukan seterusnya adalah terjejasnya pengagihan pendapatan negara. Umumnya, semua mengetahui Malaysia terdiri daripada 14 buah negeri yang dikawal oleh pemerintah tempatan. Setiap tahun semasa belanjawan negara dibincangkan, setiap kerajaan negeri akan mendapat dana peruntukan daripada kerajaan pusat. Oleh itu, berlaku ketidakadilan dalam pembahagian dana kerajaan bagi menutup hutang kerajaan pusat kepada negeri tersebut. Sementara itu, keburukan hutang luar negara pula ialah menyebabkan kebocoran wang ke luar negara. Kebocoran wang ke luar negara adalah disebabkan bagi kegunaan pembayaran balik hutang dan faedahnya. Selain itu, nilai pembayaran balik hutang dipengaruhi oleh perubahan kadar pertukaran asing. Sebagai contoh, kadar pertukaran wang asing pada hutang dibuat ialah 1 USD bersamaan dengan RM4. Namun, semasa pembayaran balik, kadar pertukaran wang asing ialah 1 USD bersamaan dengan RM5. Selain itu, kadar faedah bagi hutang luar negara adalah tinggi berbanding kadar faedah hutang dalam negara. Salah satu punca hutang negara meningkat adalah pendapatan negara yang terjejas. Kejatuhan harga minyak dunia merupakan faktor utama yang menyebabkan pendapatan negara terjejas. Hal ini kerana antara penyumbang terbesar kepada ekonomi negara ialah hasil minyak. Apabila harga minyak dunia jatuh, ia sekaligus akan menjejaskan pendapatan negara. Selain daripada itu, pendapatan Malaysia juga terjejas disebabkan penularan wabak COVID-19. Penularan wabak ini menyebabkan banyak sektor ekonomi terpaksa ditutup. Antara sektor ekonomi yang paling terjejas ialah sektor pelancongan. Hal ini adalah kerana bagi membendung masalah penularan wabak COVID-19, kerajaan Malaysia terpaksa menutup sepadan negara dan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Implikasi hutang negara. Antara implikasi krisis hutang Malaysia yang paling terjejas adalah sektor ekonomi. Sektor ekonomi akan terjejas jika hutang negara kian bertambah. Peningkatan kadar hutang di Malaysia adalah melebihi 10% bagi setiap tahun. Oleh itu, peningkatan kadar hutang yang lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi keluaran dalam negara kasar akan mencetuskan kebimbangan. Pengaliran wang keluar negara tanpa pulangan yang senilai dengannya akan menjejaskan ekonomi negara. Hal ini kerana pengaliran wang keluar negara menyebabkan nilai pendapatan faktor keluar negara adalah lebih besar berbanding nilai pendapatan faktor dari luar negara. Ini telah menyebabkan pendapatan faktor bersih negara bernilai negatif. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, sebagai sebuah negara kecil dan membangun, Malaysia yang dibebani dengan hutang luar negara yang sederhana tinggi seharusnya membangunkan pelan kewangan yang kukuh untuk memastikan bahawa hutang terkumpul hari ini tidak menjadi beban untuk generasi masa akan datang. Kerajaan Malaysia dinasihatkan untuk menggunakan dasar fiskal dan monetari dengan cara yang cekap untuk mengurangkan kebergantungan kepada hutang luar negara. Kesan hutang pensekturan semula adalah untuk mewujudkan tindakan penimbal, iaitu semasa tempoh penampan yang boleh diambil tindakan oleh kerajaan bagi menstabilkan keadaan politik dan ekonomi mereka. Kerajaan Malaysia haruslah mengambil pengajaran daripada masalah kerajaan Sri Lanka. Masalah utama kerajaan Sri Lanka adalah mereka hidup di luar kemampuan selama bertahun-tahun. Unjuran hutang kerajaan Sri Lanka meningkat daripada 94% kepada 119%. Namun begitu, kerajaan Sri Lanka tetap melakukan pinjaman. Perdana Menteri Sri Lanka telah mengumumkan bahawa ekonomi Sri Lanka telah runtuh disebabkan oleh rizab pertukaran asing yang semakin berkurangan dan hutang negara yang semakin meningkat.